Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung balik. Minta maaf, saya tak tahu apa masalah teknikal tadi, tapi tiba-tiba kita punya live tadi tiba-tiba putus. Okay. Okay, jadi kita tunggu. Mungkin follower lain mungkin dia follow satu link lagi. Jadi saya terpaksa pindah pada link baru ni untuk sambung balik kita punya live. Okey, jadi kita sambung balik kita punya perbincangan tadi. Ada dua istilah yang agak berkait dengan perbincangan kita pada malam ini, iaitu berkenaan dengan perkataan al-hadiyah, yang keduanya perkataan as-suh. Jadi al-hadiyah hari mungkin orang kata pemberian komisen itu adalah hadiah daripada kontraktor, supplier, vendor dan seumpamanya kepada kita. Adakah itu hukum hadiah yang diharuskan? Jawapannya tidak, sebab hadiah maknanya sesuatu yang diberikan tanpa disyaratkan apa-apa balasan. Tapi kalau diberi hadiah 200,000, 20,000, 2 juta dan seumpamanya, tapi syaratnya mesti diberikan semula balasan, dapatkan projek untuk saya, maka itu namanya rasuah, bukan lagi hadiah. Okey, yang keduanya, sebenarnya istilah ini agak familiar dalam kitab-kitab fiqh Islam, tetapi sebenarnya agak baru dalam masyarakat kita, iaitu perkataan as-suhtu ataupun suhtun, yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi, mereka ini sangat suka mendengar berita-berita palsu, dan mereka juga sangat suka memakan as-suh. Okey, apa makna as-suh? As-suh itu maknanya sesuatu pemberian kepada pemerintah oleh seseorang yang berhajat untuk menyampaikan hajatnya. Itu makna yang dimaksudkan dengan as-suh itu. Jadi as-suh itu ni maknanya kalau seseorang beri kepada saya, sebagai contohnya pegawai syarikat Sdn Bhd. Saya ini contohnya projek manager kepada sebuah syarikat pemaju Sdn Bhd, bukan kerajaan ya. Dia bagi kepada saya contohnya 20,000 untuk dapatkan projek nilainya mungkin katakan 500,000 sebagai contoh. Yang diberikan kepada saya itu rasuah, itu bukan as-suh, sebab saya bukan pemerintah. Tetapi kalau saya ni pemerintah, maknanya orang yang menjaga kepentingan awam, pegawai kerajaan tak kira lah apa level sekalipun, ataupun GSC yang mengurukan aset ataupun kepentingan awam bagi pihak kerajaan sebagai contoh, jika yang diberikan kepada saya tadi, dia bukan sahaja rasuah tetapi juga dinamakan sebagai as-suh. Itu antara beza as-suh itu dengan rasuah. Walaupun di sana ada teknikal definisi lah. Sebagian ulama menyamakan antara perkataan as-suh tu dan juga rasuah adalah benda yang sama. Ada pendapat yang menyatakan suh tu lebih berat daripada rasuah, sebab rasuah ni biasanya bukan harta orang ramai, as-suh tu biasanya harta orang ramai. Tapi ada sebahagian ulama melihat bahawa as-suh tu lebih ringan daripada rasuah. Walau bagaimanapun, yang confirm kedua-duanya itu adalah merupakan dosa besar. Ini antara perkara yang kita kena faham dari segi beza antara perkataan nasuh tu dan juga beza antara perkataan rishwah dan juga beza antara perkataan hadiah. Baik. Hadiah dan rasuah. Hadiah dan rasuah. Sebab saya rasa penting saya bawa mukadimah ini supaya bila kita pergi pada topik utama kita, kita tak confuse antara definisi-definisi dan makna-makna yang saya akan sebutkan nanti.
Definisi dalam kitab Al-Bada'i menyatakan bahawa al-farqu bainal hadiyati wal rishwah anna rishwata ma kana ma'aha syartul i'anah bi khilafil hadiyah. Beza antara hadiah dan rasuah ialah rasuah itu adalah pemberian yang disyaratkan bersama-samanya pertolongan. Mana mendapatkan projek dan seumpamanya, berbeza dengan hadiah. Di dalam kitab Khazanah Al-Muftin menyatakan bahawa hadiah ialah harta yang diberikan yang tidak disertakan syarat, dan rasuah ialah harta yang diberikan dengan syarat mestilah penerima itu menolongnya. Maknanya, contohnya dia kata, contohnya lah, Ustaz Zahrudin, kamu beri kepada saya projek ini, nanti saya akan berikan katakan contohnya 2 juta. Okey. Projek itu nilainya katakan 200 juta sebagai contoh, 10%. Okey. 20 juta dia beri kepada saya 2 juta, maknanya sekitar 10%. Baik. Jadi 2 juta yang diberi itu dinamakan rasuah. Sebab apa? Sebab syaratnya saya mesti tolong dia dapat projek. Dia dapat projek, saya dapat 2 juta. Dia tak dapat projek, saya tak dapat 2 juta. Maka itu namanya rasuah. Tapi kalau dia beri 2 juta, tak ada minta apa-apa projek, contohnya dia kata, Ustaz, ni saya bagi nak bantu contohnya NGO Ustaz, maka itu namanya itu namanya hadiah. Okey, itu beza antara hadiah dengan rasuah. Jadi kalau kita tengok dari segi hukum, pemberian hadiah kepada pemimpin adalah rasuah sekalipun tanpa minta balasan. Okey, ini sebenarnya sangat masyhur dalam kitab-kitab fiqh bahawa hukum memberi hadiah kepada pemimpin walaupun tanpa meminta apa-apa balasan, hukumnya masih lagi dianggap sebagai rasuah menurut hukum. Antara dalilnya ialah dalam kitab Fathul Qadir sebut, Al-Bahrul Ra'iq sebut, qauluhu wa yaruddu hadiyatan illa min qaribin aw mimman jarat 'adatuhu bihi. Dan hendaklah ia menolak hadiah melainkan hadiah itu datang daripada kaum kerabatnya ataupun orang yang sudah menjadi adat memberikan hadiah kepadanya. Ai la yaqbalul qadi hadiyatan, iaitu seseorang qadi. Qadi ni kita yang baca tukar nikah, bukan tok hakim. Qadi ni kalau bahasa lebih tepat saya terjemah hari ini ialah menteri besar. Itu makna qadi. Sebab qadi ni dia antara penguasa yang berada di bawah, biasanya disebutkan sebagai al-amir. Dia dalam sampai amir dia ada al-qadi. Al-qadi ini antara bidang kuasa kalau kita baca kitab, antaranya ialah dia boleh berkuasa mengisytiharkan aman dan dia berkuasa untuk mengisytiharkan perang. Itu makna al-qadi. Okey. Saya nak tanya, suara jelas semua? Okey. Okey, kalau jelas ke? Okey, ana teruskan. Minta maaf, ana ada kontrol semua, kontrol OBS, kontrol slide, kontrol macam-macam. Okey. Jadi sekarang ni dari segi hukumnya, bahawa seseorang qadi, kalau bahasa qadi ni lebih tepat terjemah menteri besar, exco dan seumpamanya. Kalau amir tu mungkin menteri dia atau seumpamanya. Tapi macam ni tak ada khalifah lah. Kalau khalifah tu mungkin lebih besar daripada PM. Okey. 5 rawahul Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abi Humaid As-Sa'idi berkata bahawa Nabi SAW telah melantik seorang lelaki daripada Bani Azd yang dikenali sebagai Ibn Lutbiyah. Untuk kerjanya ialah untuk nak kutip zakat, ataupun kalau bahasa hari ini dia dilantik sebagai pegawai LHDN. Sebab kerjanya ialah kutip cukai bagi pihak Nabi SAW. Lalu akhirnya falamma qadima, dan satu hari dibawa Nabi SAW hasil kutipan cukai di bawah dia. Dan ia berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ini merupakan hadiah. Ini merupakan bahagian yang dikutip untuk kamu, yakni Baitul Mal. Dan ini merupakan bahagian yang pembayar cukai hadiahkan kepadaku.
Maka Nabi SAW berkata, adakah kalau kamu duduk di rumah mak bapak kamu, adakah dia akan berikan hadiah kepada kamu? Maka jawabnya ialah tidak. Maka bersempena dengan hadis ini, antaranya Umar bin Abdul Aziz berkata, adalah sebelum ini, yakni sebelum hadis ini berlaku, hadiah di zaman Nabi SAW itu adalah hadiah. Tetapi pada hari ini hadiah kepada pegawai-pegawai itu adalah merupakan rasuah, disebabkan oleh hadis yang disebutkan di atas. Disebabkan oleh hadis hadiah, mengharamkan hadiah yang disebutkan di atas, sebab penerimaan yang tidak dibenarkan ialah al-wilayah, maknanya disebabkan kuasa yang ia miliki. Baik, dalam kes ini, mana kita tengok halusnya hukum Islam ni, kalau saya sebagai pemimpin, bukan sahaja saya tak boleh menerima hadiah bila sebagai balasan kepada bagi projek, tetapi kalau orang tu beri hadiah kepada saya, tiba-tiba nak bagi 2 juta kepada saya tak pernah kenal dia, sebagai contoh, maka hukumnya ialah saya tak boleh terima. Sebab apa tak boleh terima? Sebab dalam kes ini, kalau tengok ada 2 sebab. Yang pertamanya disebutkan sebagai conflict of interest. Maknanya Ibn Lutbiyah tadi, dia dilantik oleh Nabi untuk kutip cukai. Jadi interest, orang kutip cukai, interest kepentingan dia mesti nak cukai banyak. Orang yang bayar cukai pula, interest dia mesti nak lari cukai, mesti nak bayar cukai sikit. Jadi dia ada conflict of interest. Bila ada conflict of interest dalam Islam, dia tak boleh terima apa-apa hadiah daripada counterpart. Contohnya macam hari ni pun dia amalkan, saya rasa normal dalam mana-mana korporat hari ni. Contohnya kalau orang tu sebagai project manager, dia jumpa dengan vendor yang nak minta project, nak supply kepada syarikat dia, maka project manager tadi salah dari segi etika mana-mana korporat sekalipun, menerima hadiah atau apa-apa benefit, bukan kata duit, menerima apa-apa benefit daripada pihak yang minta projek daripada dia. Itu memang salah dari segi etika korporat. Bukan saja salah dari segi etika korporat, tetapi dia juga salah dari segi hukum Islam, disebabkan conflict of interest. Jadi bila ada conflict of interest, siapa-siapa pun tak boleh terima hadiah. Sama juga contohnya, saya ambil parti dengan parti. Kalau saya sebagai contohnya parti PAS, dalam pilihan raya saya berlawan dengan parti katakan PH, katakan contohnya, atau parti Amanah sebagai contoh. Tiba-tiba pemimpin parti Amanah tu beri hadiah kepada saya, tanpa sebab. Kalau dia beri hadiah tapi balasannya saya mesti kerjasama dengan parti dia sejenak, itu rasuah jelas. Tapi kalau dia tak minta apa balasan, dia buat baik kepada saya, dia beri hadiah yang banyak kepada saya sebagai contoh, dia bayar kereta saya, bayar servis kereta saya, apa hukum dia? Hukumnya tak boleh. Kerana apa? Sebab Nabi SAW menyatakan, kalau saya duduk rumah mak bapak saya, agak-agak dia nak beri tak? Mana kalau saya tak pegang jawatan dalam parti saya, tak jadi pemimpin parti saya, agak-agak dia nak beri dah hadiah tu? Jawapannya ialah tidak. Kalau tidak, maka hukumnya tak boleh ambil. Dan itu juga termasuk dalam jenis-jenis rasuah dalam Islam. Ini senang sebutnya halus hukum dalam Islam. Kecuali illa min qarib, daripada saudara, ataupun sebagai contoh daripada mak, daripada ayah, daripada adik-beradik, au mimman jarat ala adatuhu bihi, ataupun yang beri hadiah tu daripada orang yang memang sudah adat memberi hadiah kepada dia. Contoh saya ambil, siapa dia? Contoh saya ambil yang adat memberi hadiah kepada saya. Contoh kata kawan sekolah saya, memang saya baik dengan dia dari dulu, daripada sekolah, daripada tak ada jawatan, dia pun biasa beri hadiah kepada saya. Kemudian tiba-tiba saya ni jadi PM, kata contohnya, ataupun jadi exco sebagai contoh. Tiba-tiba dia beri hadiah kepada saya. Boleh tak? Boleh, sebab dia sudah ada adat. Ataupun mak saya, walaupun mak saya, mungkin saya ambil contoh DAP, saya PAS sebagai contoh, mana ada conflict of interest. Orang kata ada ada pertemuan dari segi kepentingan, tiba-tiba dia beri hadiah kepada saya. Boleh tak boleh? Boleh, sebab ibu ni ataupun ayah ataupun adik-beradik ialah orang yang memang ada
hubungan adat dalam pemberian hadiah, maka itu dibolehkan dalam Islam. Ini juga hukum qadi dan seumpamanya, sama saja. Jadi sebab tu hukum orang yang sudah ada adat beri hadiah dia tak sama dengan orang yang tak ada adat. Contohnya, saya tak pernah kenal dia, tiba-tiba bila saya jadi Exco, saya jadi MB, saya jadi menteri, timbalan menteri, saya jadi CEO JLC yang banyak projek sebagai contoh. Tiba-tiba dia buat baik dengan saya, dia kata, "Ustaz, saya sajalah nak beri hadiah ke Ustaz, boleh tak? Saya nak beri 2 juta ke Ustaz, boleh tak?" Jawapannya ialah tak boleh. Walaupun dia tak minta apa-apa dengan saya. Itu antara makna hukum berkait dengan hadis lutbiah yang saya bacakan tadi. Mana orang yang ada konflik of interest tak boleh, kecuali dia sudah ada adat, itu tak apa. Ataupun kita ada pegang kepentingan jawatan public of interest, kita kata kita pegang sesuatu jawatan yang berkait dengan kepentingan orang ramai, yang pegang projek orang ramai. Sebagai contoh, tiba-tiba dia tak pernah beri hadiah, yang sebelum ni pun tegur kita pun tidak, tiba-tiba buat baik beri hadiah. Boleh tak boleh? Maka hukumnya tak boleh. Itu jelas dilarang oleh hadis Nabi SAW. Kuncinya mudah je. Kita tak tahu, tepuk dada, tanya di hati kita, kalau aku duduk rumah mak bapak aku tak pegang jawatan ni, agak-agak nak beri tak? Kalau jawapannya tidak, maka hukumnya tak boleh. Hukumnya tak boleh. Dari segi hukum Islam, kalau jawapan hati kita macam tu, kalau kita ambil walaupun orang tak tahu, maka dia dianggap sebagai rasuah juga, salah juga, tetapi bukan qadaiyan, tetapi diniyan. Maknanya dari segi hukum hukum ta'zir ni, kalau sesuatu yang tak boleh didetect oleh sistem perundangan, contohnya saksi dan seumpamanya, maka kesalahan tu dikategorikan sebagai diniyan, tak boleh dihukum dengan penjara atau seumpamanya, tetapi dari segi hukumnya ialah tetap berdosa dan dia bertanggungjawab pada hari akhirat, akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni makna hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi maknanya kalau kita faham gitu, maknanya bukan sahaja pemimpin ni tak boleh mudah-mudah terima hadiah tanpa sebab. Kalau tanpa sebab pun tak boleh terima hadiah. Tapi kalau dengan sebab minta projek seumpamanya, lagi tak boleh terima kalau kita ambil dari segi hukumnya. Dan kalau kita baca kitab, disebut kitab ni disebut qadi. Tapi adakah qadi saja? Exco bukan qadi, PM bukan qadi, menteri bukan qadi. Tak. Qadi itu adalah sampel, bukan limited to the qadi, tetapi qadi itu is a sample of the portfolio yang tak dibolehkan. Maka semua yang dilantik dan kitab Fathul Qadir kata, wa kullu man amila lil muslimina amalan. Ni saya baca nas dia. Wa kullu man amila lil muslimina amalan hukmuhu fil hadiyati hukmul qadi. Setiap orang yang dilantik amila lil muslimina amalan, maknanya dia bertugas untuk kepentingan awam orang Islam, maka hukumnya sama dengan hukum hadiah diberikan kepada qadi. Maknanya dia terima hadiah, hukmuhu fil hadiyah, hukum orang Islam yang memegang jawatan kepentingan awam tadi, hukumnya sama dengan hukum dia terima hadiah. Hukmul qadi adalah sama dengan hukum qadi terima hadiah. Maknanya kalau qadi terima hadiah tak boleh tanpa sebab, melainkan daripada orang-orang yang sudah ada adat, maka sama juga siapa saya pegang jawatan awam. Contohnya macam kata tadi, bukan sahaja PM, bukan sahaja TPM, bukan sahaja menteri, bukan sahaja timbalan menteri, bukan sahaja MB, bukan sahaja Exco, tetapi termasuk juga sebagai contoh JLC, termasuk juga sebagai contoh projek-projek manager. Ini antara perkara-perkara yang menjadi hukum yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Okey, baik. Jadi sebab tu kita tengok sebenarnya apa sebab tak boleh? Apa sebab tak boleh? Contohnya kita ambil macam qadi. Macam qadi sebagai contoh kita ambil, dia tak boleh terima hadiah walaupun orang yang beri hadiah tu tak minta apa-apa balasan. Okey. Ulama biasa sebut ialah disebabkan oleh al-minnah.
Al-Minnah ni kita boleh baca panjang dalam satu kitab, apa nama, dalam satu kitab antaranya dia sebut bab khusus dalam Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Dia sebut bab Al-Munnu. Al-Munnu antara masdar dia ialah Al-Minnah, maknanya ada udang di sebalik batu. Sebelum ni tak pernah beri hadiah, tengok kita pun sebelah mata, bila kita pegang jawatan ni banyak hadiah pula dia bagi. Mesti ada sesuatu yang tak kena. Sebab tu Nabi kata, mu nak tengok sama ada orang tu ikhlas ke tak ikhlas, mu tanya diri kamu. Kalau aku duduk rumah mak bapak aku, tak pegang jawatan ni, agak-agak nak beri dah hadiah. Jawapannya, kalau tidak, maka hukumnya tak boleh. Itu namanya disebutkan sebagai Al-Minnah. Jadi sebab tu kita tengok tinggi integriti dalam Islam. Kalau kita tengok dalam kitab Tayamum saja, dalam bab Tayamum, tuan-tuan bayangnya bab Tayamum, contohnya kita ambil, kita pergi satu tempat air tak ada, air parit tak ada, apa tak ada, dan ada seorang tu dia ada air, kita pula pegang jawatan, tiba-tiba dia nak bagi air tu, percuma dekat kita, boleh ambil tak? Soalannya kalau kita akan sebut wajib kita ambil, sebab kita nak sembahyang ni. Air tak ada untuk wudu. Yang ada ialah air yang milik orang. Orang tu pula kita rasa kalau dia beri kepada kita, kita ada apa nama, dikata Al-Minnah tadi. Maka dalam Islam, keadaan itu membolehkan kita tayamum dan tak wajib kita ambil air daripada dia. Itu kalau kita tengok, maknanya tingginya orang kata apa, integriti dalam Islam. Yang ni kita boleh buka kitab mana-mana pun bab tayamum. Antara tempat yang dibolehkan tayamum, tapi yang buka kitab kecil, kena buka kitab besar sikit. Dia akan bahaskan tentang tayamum itu dibenarkan kalau dalam keadaan kita tak ada air, waktu kita nak sembahyang, maka boleh kita bertayamum, walaupun ada air yang dimiliki oleh orang yang kita rasa ada minnah, yang kalau kita ambil menyebabkan kita rasa tu hutang budi, mungkin dia minta projek lepas ni tak gamak nak tolak, maka hukumnya kita boleh tayamum. Itu nak sebutnya betapa tinggi integriti dalam pengurusan Islam. Okay. Okey. Selepas kita faham gitu, kita boleh memahami bahawa rasuah komisen projek kerajaan ni, dia bukan sahaja melibatkan Al-Minnah. Sebab kita kata tadi, maknanya kalau orang tu beri hadiah tanpa minta apa-apa, itu pun tak dibenarkan oleh seseorang pemerintah. Apatah lagi tiba-tiba dia bagi hadiah tadi dengan syarat kita mesti bagi projek dekat dia, itu lagi confirm hukumnya adalah rasuah. Yang kita bagi tu pula, wang yang kita bagi dekat dia, bayar projek yang disupply sebagai contoh, itu pula merupakan duit orang ramai. Maka itu lagi besar dia punya dosa dia. Tambah lagi pula, kita ni pula beri benda tadi disebabkan oleh jawatan. Kalau kita ni bukan pembesar, bukan MB, bukan Esko, bukan PM, bukan menteri, orang tadi tak perlu, orang kata, sodok kita, tak perlu merayu kepada kita, tak perlu bagi rasuah kepada kita sebagai contoh, maka menggunakan kedudukan dan pangkat dengan melibatkan harta orang ramai, maka hukum dosanya adalah sangat besar dan disifatkan sebagai rasuah dan juga disifatkan sebagai suhtun. Dalam Quran sebut sama'una lil kadhibi akaluna lis-suht, surah Al-Maidah ayat 47. Maknanya orang Yahudi dan munafik. Maknanya kalau orang yang melakukan kesalahan ini merupakan salah satu sifat munafik. Maknanya kalau kita jemaah Islam kena hati-hati dengan perbuatan seperti ini.
Jadi kata Nabi dalam Quran sebut sama'una lil kadhib. Dalam ayat ni sebelum tu menceritakan perihal perangai dan sifat orang munafik, yang mana perangai orang munafik itu sama saja dengan perangai Yahudi. Antaranya ialah sama'una lil kadhib, suka mendengar berita-berita palsu, dan kemudian akaluna lis-suh, mereka sangat suka memakan suhtun. Suhtun ni maknanya segala benda yang haram seperti rasuah dan sebagainya. Dan lebih spesifik, suhtun yang kita maksudkan berdasarkan hadis dan juga berdasarkan definisi yang kita sebutkan tadi. Baik, apa dia punya kesan suhtun tadi? Daripada Masruq meriwayatkan, Sa'altu Abdullah bin Mas'ud 'an as-suh ahwa ar-rishwah fil hukm faqal wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun walakin as-suhta an yastashfi'a bika ala imamin fatukallimahu fayuhdiya laka hadiyatan fataqbalaha. Lalu Abdullah bin Mas'ud dia kata, Masruq dia kata, aku tanya Abdullah bin Mas'ud, apa berkenaan dengan makna suhtun? Adakah dia rasuah fil hukmi, makna rasuah yang melibatkan kerajaan ataupun pemerintah? Faqala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Al-hukm ini maknanya pada sistem, ataupun boleh juga dengan makna al-hukm dengan makna pemerintahan. Macam Nabi SAW kata, datang qadana ural islam urwatan, dan akhirnya Nabi kata wa awwaluhu naqdan al-hukmu. Al-hukmu itu ditafsirkan sebagai maksud pemerintahan ataupun kerajaan, mana rasuah yang berlaku di peringkat kerajaan. Okey. Lalu Ibnu Mas'ud jawab, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang yang kafir. Maknanya dia tak berhukum dengan mengingkari. Okey, tetapilah itu panjang dia punya perbahasan. Tapi kata Ibnu Mas'ud, as-suhtu ni makna lebih rendah dia punya level dia, ayyastashfi'a bika ala imamin. Maknanya seseorang tu minta syafaat dengan kamu ala imamin fatukallimahu, mana untuk sesuatu pemimpin, fatukallimahu, maka kamu pun pergi bercakap dengan pemimpin tadi, fayuhdiyalaka hadiyatan, lalu ia menghadiahkan hadiah kepada kamu, fataqbalaha, kamu pun terima hadiah tadi, maka itu adalah suhtun. Contohnya Nabi senang ni contoh. Contohnya ayah saya ni PM, sebagai contoh. Kemudian orang tadi nak minta sesuatu, projek dan seumpamanya lah. Okey, tapi nak cakap direct dengan ayah saya, mungkin dia segan. Atau dia tak biasa, mungkin tak layan kot sebab tak kenal. Sebagai contoh, dia pun jumpa saya. Dia kata, Ustaz, tolong cakap sikit dengan PM, saya nak minta macam-macam, nak minta projek macam-macam. Okey, tak apa, boleh. Tapi bagilah duit kopi sikit. Dia pun bagi 100,000 kat saya. Bagi 100,000 kat saya. Saya pun ambil duit tadi. Dia tak minta apa-apa. Just tolong hubungkan je. Kata Ibnu Mas'ud, yang saya terima tadi, itu adalah suhtun. Itulah perangai Yahudi, itulah perangai munafik, kata Al-Quran Karim, ayat Al-Ma'idah, ayat yang 47 tadi. Itu salah satu pandangan Ibnu Mas'ud berkenaan dengan makna suhtun. Jadi makna kalau bahasa kita ini orang panggil broker lah. Orang panggil broker. Makna kerja dia, contoh katalah, anak hak jadi MB ni ataupun jadi exco ni, kawan rapat anak. Dia ni nak minta projek. Dia tak biasa dengan exco tadi, ataupun dia tak biasa dengan sorry, Ana lupa nak share slide tadi. Okey. Ni definisi suhtun. Definisi suhtun yang disebutkan oleh Masruq, atau makna suhtun, antara makna suhtun. Mana kalau bahasa kita sebut broker lah. Broker ataupun apa ni? Satu lagi panggil Allah, dia ada satu lagi istilah tu. Lupa lah. Okey, tak apalah. Yang bertengok. Okey. Ada contoh yang kedua tadi, contohnya hak jadi MB ni, hak jadi menteri ni, hak jadi timbalan menteri ni, hak jadi PM ni ialah kawan saya rapat. Orang tu pula nak minta projek. Nak pergi direct, exco tak kenal dia. Nak pergi direct, MB tak kenal dia. Nak pergi direct, menteri tak kenal dia. Jadi dia pun minta tolong dengan saya untuk minta tolong dengan saya untuk bagi link, untuk dia pergi bercakap, bawa proposal dia pun bagi duit dekat saya. Anda ambil contoh. Okey, baik. Jadi bentuk yang macam ni,
saya ni bila saya terima duit daripada dia, maka itu namanya suhtun. Itu tak dibenarkan. Yang ni kalau ikut pengalamannya ramai ramai yang biasanya diberikan macam-macam semata-mata untuk berjumpa dengan pemimpin itu, pemimpin ini, dan ini merupakan antara dosa besar kalau kita jadi broker untuk mereka-mereka yang menawarkan komisen untuk dapatkan projek-projek orang ramai. Okey. Kedudukan suhtun ni antara nas yang boleh kita tengok. Kedudukan suhtun. Masruq juga bertanya soalan yang sama kepada Sayyidina Umar. Dia kata apa? Ya Amirul Mu'minin, ara'aita ar-rishwata fil hukm min as-suh? Qala la, walakin kufrun. Innama as-suhtu an yakuna li rajulin 'inda sultanin jahun wa manzilatun wa yakun al-akhar ila sultani hajah fala yaqdi hajatahu hatta yuhdiya ilaihi. Masruq tanya, wahai Amirul Mukminin, mana dia tanya Sayyidina Umar, adakah kamu melihat berpandangan riswah kepada pemimpin kerajaan itu adalah termasuk daripada suhtun? Kata Sayyidina Umar, tidak. Tidak tu maknanya walakin kufrun. Bukan tidak tu maknanya bagus. Boleh dah. Tapi hak lagu ni makna beri rasuah kepada pemimpin dapatkan hak orang ramai ni, ia adalah kufur, kata Sayyidina Umar. Maknanya dosa tu makna besar. Kata kufur murtad tu tak nak makna begitu. Maknanya dosanya sangat besar. Innama suhtu an yakuna lirajulin. Adapun suhtu yang kamu tanya tu ialah an yakuna lirajulin 'inda sultanin jahun wa manzilah. Ialah seseorang lelaki itu di sisi pemimpin, di sisi sultan, di sisi PM, di sisi menteri, di sisi esko. Jahun wa manzilatun, dia ada gah dia. Dia ada hebat dia. Wa manzilatun, dia ada kedudukan dia. Contohnya saya ambil, saya pemimpin parti ABC. Tapi saya tak jadi exco. Saya tak jadi MB. Tapi MB akan dengar saya sebagai contoh. Wa yakunil akhari ila sultani hajah. Adapun seorang lagi pula, dia mempunyai hajat dengan pemimpin tu. Fala yaqdi hajatahu, dia tak boleh dapat hajat dia tadi sehingga diberikan hadiah kepada saya untuk dapatkan projek tadi. Maka itu namanya suhtun. Sayyidina Ali juga meriwayatkan berkata, as-suhtu ar-rishwatu fil hukmi. Suhtu itu ialah rasuah dalam kepimpinan kerajaan. Ini yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi semua dalil-dalil ini menunjukkan bahawa suhtun itu merupakan dosa yang sangat besar, merupakan perkara yang sangat dilarang dalam Islam, dan boleh katakan hampir semua pandangan ijma' menyatakan bahawa suhtun ini adalah dosa besar, dosa yang sangat besar, sehingga Sayyidina Umar menyatakan bahawa rasuah dalam kerajaan itu walaupun bukan suhtun dari satu sudut, tetapi lebih besar daripada suhtun, sehingga walakin kufrun, maknanya kalau bahasa mudahnya, dosa sampai tahap dosa macam orang kafir, kata Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini semua bukan saya kata, ini semua kitab-kitab yang kata. Jadi kesimpulan yang saya boleh simpulkan untuk stage hukum ni, stage yang pertama sebagai mukadimah sebenarnya, rasuah komisen ini merupakan satu perkara yang sangat besar dari segi hukum, dan yang keduanya, dia juga memberikan kesan yang besar kepada ekonomi. Dia memberikan kesan yang besar kepada ekonomi. Baik. Okay, saya ambil dua bentuk komisen. Saya ambil dua bentuk rasuah komisen. Contoh saya ambil, bentuk yang pertama, komisen itu adalah bentuk kenaikan harga. Contohnya projek 1 juta, komisen 20%, maka projek itu dinaikkan kepada RM 1.2 juta. Okey. Contoh saya ambil lah,
Kalau saya sebagai MB, sebagai contoh, MB sebagai contoh, yang ni memang macam mana saya nak sebut yang ni, contohnya lah, contoh saya ambil dalam isu air Selangor, dalam isu air Selangor. Tapi saya rasa tak apa saya sebut ni, sebab benda ni benda yang dah berlaku dan saya ada bukti-bukti dia dan saksi pengalaman dalam isu ni. Ada pihak waktu Tan Sri Khalid Ibrahim telah berjaya mengambil alih konsesi air. Isunya berapa nak kena bayar kepada pihak-pihak konsesi. Isunya berapa nak kena bayar kepada pihak konsesi. Jadi yang ini tak ada istilah orang kata market price. Dia adalah berapa kiraan dia, tapi tak ada satu standard macam ayam harga berapa sekilo. Jadi nak jual dalam 8 bilion pun boleh, 11 bilion pun boleh, mungkin 10 bilion pun boleh. Okey, itu maknanya terpulang kepada perbincangan ataupun terpulang kepada rundingan. Baik. Tiba-tiba ada pihak yang minta Tan Sri Khalid Ibrahim supaya Kerajaan Selangor meneruskan pembayaran kepada sesetengah pihak sebanyak 11 bilion lebih kurang, dengan kenaikan dengan 2 bilion lebih, dalam 2.5 bilion lebih kurang. 8.5 betul lah, 2 bilion lebih. Okay. Jadi 2 bilion ini akan diagihkan kepada parti-parti politik. Jadi pada waktu itu PAS juga ditawarkan sebahagian daripada wang itu, dan PAS dengan tegas pemimpin PAS termasuk almarhum Dr. Harudin, Tuan Guru Nik Aziz, Tuan Guru Nik Aziz kita almarhum, dan juga Tuan Guru Haji Hadi, dan juga pimpinan-pimpinan tertinggi yang tahu hukum sebelah suara menolak kerana itu merupakan hak rakyat. Itu merupakan duit rakyat. Dalam kiraan yang saya buat, kalau berlakunya kenaikan itu, sebenarnya kalau tengok dari segi proses orang nak tahu, maknanya duit itu kalau diberi contohnya saya yang terima duit tadi, sebagai katakan contohnya pemegang konsesi sebagai contoh. Jadi saya terima duit tadi. Bila saya terima, katakan contohnya 11 bilion. Tapi sebenarnya air itu saya dah setuju dah dengan Tan Sri Khalid untuk beli dengan harga 8.5 katakan contohnya. Baik. Tapi Tan Sri Khalid, contohnya mungkin dia bersetuju untuk bayar 11 bilion, dan di sana sudah ada pihak yang ketiga sedang menunggu. Off record saya akan beri kepada pihak yang ketiga, itu parti politik, sebanyak 2.4 bilion. Jadi 2.4 bilion ni kalau saya kira congok kasar, dia akan beri kesan ekonomi, maknanya rakyat Selangor akan membayar air lebih tinggi daripada kadar yang sedia ada. Kenaikan itu akan berlaku stages berlaku dalam masa 30 tahun. Maknanya rakyat Selangor menanggung kos itu selama 30 tahun, sedikit berlakunya kenaikan, dan itu memberikan kesan yang besar kepada publik. Yang ini bukan saja haram dari segi hukum, tetapi dia juga memberikan kesan yang buruk kepada ekonomi masyarakat, dan juga memberikan kesan yang besar kepada kos sara hidup, dan juga memberikan kesan yang besar kepada ekonomi rakyat secara umum. Jadi sebab itulah rasuah komisen ini bukan sahaja haram, tetapi memberikan kesan ekonomi. Sebab kita kena faham hukum ni ada banyak jenis. Ada haram yang tak beri kesan. Contohnya orang tu tak puasa, memang dosa besar kita tahu, tapi dia tak beri kesan ke siapa-siapa. Dengan orang yang mencuri sebagai contoh, orang mencuri dengan orang yang tidak berpuasa, dua-dua hukumnya dosa besar. Tapi puasa, tak puasa dia tak ada hukum sampai kat tangan. Tapi mencuri dia hukumnya sampai kat tangan. Sebab apa? Sebab puasa dia tak berikan kesan yang besar kepada orang, tak beri kesan kepada orang lain,
tapi mencuri memberikan kesan negatif kepada masyarakat secara am, menyebabkan timbulnya berlakunya ketakutan. Sangat berbeza dengan kes mencuri tadi. Jadi sama juga dengan isu yang kita bahas kali ini. Rasuah Commission itu bukan saja haram, tetapi dia juga melibatkan kesan yang besar kepada ekonomi. Jadi sebab itulah saya dengan tegas akan memerangi perkara ini walau apa pun berlaku, sebab dia memberikan kesan yang besar kepada masyarakat, khususnya wang yang kita bayar itu sebagai besarnya sepatutnya kita beri kepada orang miskin, ataupun dengan bahasa lain, wang itu sebenarnya 25% dari ekonomi Islamnya adalah merupakan milik orang miskin. Jadi bila kita bayar kepada perkara kepentingan-kepentingan parti ini, atau kepentingan NGO ataupun jemaah-jemaah atau seumpamanya lah, sebenarnya kita mengambil hak orang miskin dan kita berikan kepada pihak yang tak sepatutnya kita beri. Maka kita akan tengok, walaupun contohnya kalau dia berlaku, kita tak dapat detect, tak dapat kesan, tapi biasanya dia ada indikator. Antaranya ialah duit banyak tapi orang miskin dapat sikit. Ini antara biasanya indikator bagaimana kalau benda-benda ini berlaku di belakang tabir. Sebab dalam Islam dia ada cara pengurusan dia. Jadi sebab itulah Tafsir Khalid, walaupun dia bukan orang PAS, bukan daripada parti PAS, tapi saya sangat respect dari segi pengurusannya sebab dia sangat telus, dia sangat dia sangat transparent, dan dia jaga perkara seperti yang saya sebutkan tadi. Itu bentuk rasuah komisi yang pertama. Bentuk yang kedua ialah komisi itu adalah bentuk potongan kepada keuntungan syarikat. Contohnya projek nilai 1 juta, dia tak naik sampai 1.2 juta. Dan saya pun tahu, maknanya kontraktor tu untung 30%. Maknanya kalau projek 1 juta tu, dia punya untung ialah 300,000. Sebagai contoh. Maka saya kata kat dia, aku tahu hampa untung 300,000. Aku tahu hampa untung 300,000. Jadi aku akan bagi projek ni, kalau hampa bagi dekat aku sebanyak 200,000. Sebagai contoh. Jadi dia tak ada kenaikan macam kes pertama, tapi dia punya untung kena klik. Sepatutnya untung 300,000 ni sebenarnya 1,000 bukan untung pun. Yang itulah dia nak buat pusing modal untuk buat projek-projek lain pula sebenarnya. Baik, tapi mungkin orang tak faham dari segi ekonomi korporat ni, dia rasa untung tu dia boleh goyang kaki buat beli kereta. Tak. Kadang-kadang 30% untung syarikat korporat ni, pemaju ke kontraktor ke apa ke, kadang-kadang itulah juga dia gunakan untuk pusing projek lain sebagai contoh. Maka 200,000 tu diberikan kepada saya, jadi harga projek tak naik, tapi untung kontraktor jadi kecil. Yang ni juga sama juga hukum dia tak ada beza, sebab bayaran komisen dalam kedua bentuk di atas adalah dijadikan syarat oleh broker ataupun bank untuk menggunakan satu projek awam kepada kontraktor. Baik, yang ni juga sebenarnya kalau kita tengok satu sudut, hukumnya adalah haram juga bagi saya, sebab sebenarnya di sana dia ada istilah gunung yang mungkin saya akan bahaskan nanti. Yang keduanya dari segi kesan ekonomi, sebab ni poin saya nak bahas kesan ekonomi. Kesan ekonomi dari segi hukum terima itu tetap sama je, sama ada makat atau tak makat. Cuma bentuk yang pertama, diberikan kesan yang kesan direct kepada kenaikan kos. Hak orang miskin terabai, dihakis, disebabkan oleh kenaikan kos tadi. Itu kesan dia besar. Yang kedua, kesan dia kecil pada mereka awal, mana dia tak berlaku kenaikan kos. Okey, hukumnya tetap sama juga, sebab terima duit tadi itu bukan hak saya untuk terima dan paksa dia bayar. Macam kita sebut tadi lah, mana sotong semua tu. Kalau tak duit yang diberikan tu memang tetap sotong, memang tetap rasuah. Baik, cuma kesan dari segi ekonomi secara direct dia tak berlaku macam kes yang pertama, bentuk yang pertama tadi. Sebab apa? Dia tak berlaku kenaikan harga. Tetapi bentuk yang kedua ni adalah merupakan bentuk yang berkesan sepatutnya longkang tu 100 kaki, tiba-tiba longkang tu jadi 95 kaki je. Ataupun longkang tu betul 100 kaki dalam projek, tapi akhirnya jadi 100 kaki tapi semin tak cukup sebagai contoh. Ni antara kesan yang menyebabkan bangunan runtuh, stesen bah runtuh, itu runtuh, ini runtuh, disebabkan oleh memang value itu adalah market price, tetapi oleh kerana vendor-vendor tak boleh untung yang sepatutnya, menyebabkan dia mengkurangkan mutu perkhidmatan. Dan kita pula tahu benda tu memang dia punya mutu rendah.
pasir tak cukup. Tapi oleh kerana kita tahu sebab apa tak cukup pasir, sebab apa tak cukup semen, sebab apa hak 100 kaki jadi 92 kaki, kita pun tahu sebab apa. Sebab komisen yang kita ambil daripada dia tu menyebabkan dia tak cukup makan, dia tak cukup nak rolling, maka dia terpaksa kurangkan kos sana kos sini. Saya pula nak ambil tindakan kepada dia sebab survey tak bagus, saya tak boleh. Sebab apa? Sebab dia dah bagi dekat saya 20%. Ini kesan ekonomi yang diakibatkan oleh bentuk komisen yang kedua. Ringkas ceritanya, bentuk pertama ke bentuk kedua, semuanya ada kesan ekonomi belaka. Bukan saya hukum, tapi juga beri kesan kepada ekonomi secara baik. Jadi bila kita faham itu, ringkas ceritanya, komisen ataupun rasuah komisen itu dia ada kesan hukum yang haram dan dosanya besar. Yang keduanya dia memberikan kesan ekonomi, menjadikan projek tak cukup, menjadikan kaki tak cukup, dari segi kiraan kaki, meter dan sebagainya, yang menyebabkan mutunya tak baik disebabkan oleh cut cost. Maka ini semuanya adalah kesan ekonomi di sebalik kedua rasuah yang disebutkan tadi. Baik, soalan yang terakhir kita, ini yang tajuk asal kita. Baik, tapi yang saya ambil tadi sebenarnya tujuannya baik, bukan untuk peribadi saya. Tujuannya ialah untuk NGO saya nak buat dakwah sana, nak buat dakwah sini, saya nak pergi dakwah student, saya nak buat program dengan student, saya nak pergi overseas untuk dakwah student, saya nak buat televisyen saya sendiri, saya nak buat hospital saya sendiri, sebagai contoh. Saya bukan parti politik tapi saya NGO. Tapi saya walaupun saya NGO, tapi kawan saya adalah menteri. Kawan saya adalah satu jemaah sama dengan saya adalah pegang jawatan dalam JLC, pegang jawatan dalam kerajaan dan seumpamanya. Baik. Jadi tujuannya saya tak ambil duit itu untuk kepentingan saya. Saya ambil duit tadi untuk kepentingan jemaah saya, NGO saya ataupun parti politik saya. Sebagai contoh. Ini yang saya pernah sebut tadi, kes yang pernah berlaku, tapi alhamdulillah dah keluar parti semua. Antara disebutkan adalah kita perlukan dana ini untuk menang pilihan raya. Tapi alhamdulillah dah masuk PAN dah. Okey, itu alasan dia pernah sebut dekat saya. Tapi dia tak kata hak dia ambil itulah. Kes yang berlaku tu dia kata untuk kepentingan jemaah. Apa hukum dia? Itu salah yang dia sebut dekat saya. Sebab dia kata kita ambil ini pun untuk nak menang pilihan raya. Ini cerita sebelum 2013 punya lah. Masih dalam pakatan rakyat dulu. Baik. Jadi bila dia kata macam tu, adakah tujuan yang baik tadi iaitu untuk nak menang pilihan raya, konon-kononnya nak jatuh kerajaan yang yang zalim, yang korup dan seumpamanya, adakah tujuan itu menjadikan benda yang haram, yakni rasuah komisen tadi berubah menjadi halal disebabkan oleh tujuan yang baik? Tujuan untuk jemaah macam ini, contoh saya NGO, saya ada NGO saya yang memang kerjanya dakwah sana dakwah sini, dan saya pula memang kebetulan pegang jawatan sebagai menteri sebagai contoh. Kemudian saya berikan projek kepada NGO saya dengan cara-cara tadi sebagai contoh. Maka adakah tujuan yang baik itu menghalalkan benda yang haram, ataupun adakah dengan matlamat yang baik tadi mengharuskan rasuah komisen? Baik. Jadi kena fahamnya, jemaah saya maksudkan tadi bukan mana-mana parti, tapi dia termasuk semua. Sama ada PAS ke, PAN ke, UMNO ke, PH ke, apa NGO lah. Dan masuk NGO lah. Contohnya Tabligh ke, ataupun ISMA ke, ataupun Ikram ke, ataupun apa-apa lah. Jadi saya tak fokus kepada mana-mana pihak, semua termasuk. Okey. Jadi hukumnya kekal haram sekalipun untuk jemaah ataupun untuk kepentingan ataupun untuk tujuan yang baik. Okey, saya banyak contoh sebenarnya, banyak dalil, tapi malam ni sebab masa yang terhad saya nak kongsi 1, 2, 3 dalil saja, 3 dalil dan ditambah dengan dalil tambahan iaitu contoh-contoh teladan dalam sirah para khulafa dan para salafus saleh. Baik, saya ambil yang pertama,
ialah dalil yang pertama, sesuatu yang haram dengan nas tak boleh dihalalkan melainkan dengan nas. Kena faham balik ni. Jadi kalau benda itu sabit haram dengan nas, dalil rasuh komisen ni memang sabit dengan nas. Ini bukan kata masalah takhris ni, tak, memang sabit dengan nas. Kita tak boleh kata halal melainkan mesti ada dalil juga. Mesti ada dalil juga. Sama dalil tadi ialah Quran, sunnah, ijma' atau qiyas. Dia tak boleh contohnya saya ustaz, saya alim, saya kata halal. Saya kata halal. Saya tak sebut dalil. Walaupun saya ulama, saya ustaz, saya kata halal, dia tak boleh mengharamkan benda yang jelas haram dengan nas. Sebab dalam Islam ni yang boleh mengharamkan hanya Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Ulama ni kerjanya ialah nak kata haram, dia kena kait dengan Quran atau sunnah atau ijma' atau qiyas. Itu cara dia. Sebab itulah Islami berbeza dengan agama lain. Agama lain kalau padri kata halal, walaupun Injil kata haram, dia akan jadi khilaf. Sama juga Taurat, bila Taurat kata haram tapi pendeta kata halal, maka dia akan jadi khilaf. Dalam Islam tak ada macam tu. Jadi sebab tu banyak pendapat-pendapat imam-imam yang besar disebutkan sebagai waqila fi fi sahih wa fil gharib, dan seumpamanya menunjukkan bahawa pendapat-pendapat imam itu lemah, tapi tidak sebut dari lemah lah. Ataupun kalau pendapat itu terlalu gharib, biasanya ulama tak nukil langsung. Itu adab kita dalam dengan ulama-ulama yang muktabar di peringkat-peringkat mazhab sebagai contoh. Jadi makna ringkasnya ialah kalau benda sabit dengan nas, kita tak boleh kata sebaliknya, melainkan mesti ada dalil. Dan Islam ni merupakan agama yang profesional. Kalau satu orang mengatakan haram, dia kena ada hujah dia, dan dia kena berani kemukakan hujah dia. Dan kalau orang itu kata haram, dia kena berani kemukakan hujah dia. Itu merupakan adab dalam ilmu Islam. Okey. Jadi sebab tu kita kata yang pertama, satu yang haram dengan nas tak boleh dihalalkan melainkan dengan nas. Okey. Jadi di sana kalau nak kata halal, kena ada nas yang kuat untuk kata halal. Okey. Yang keduanya ialah niat yang baik memang tidak boleh menghalalkan yang haram. Yang ini boleh katakan kaedah ini saya nukilkan dalam kitab Halal dan Haram Dr. Yusuf Qardawi. Dalam bahagian dalam poin yang ke-8 mukadimah, niat yang baik tak boleh membersihkan benda yang haram. Okey. Maknanya saya kata tadi, yang pertama, benda yang sabit dengan nas sebagai haram tak boleh kita kata sebalik melainkan ada nas. Okey, ada orang kata tak apa Ustaz, sebab dia ambil itu pun sebab tujuan yang baik. Baik. Jawapannya ialah niat yang baik, tujuan yang baik, sebab yang baik tak boleh menghalalkan benda yang haram. Okey. Sebab tu dalam bab rasuah ni orang nak tanya, bab rasuah sebab apa? Tak ada. Tok Hakim kalau sabit dengan rasuah, bawa ke mahkamah, tak akan tanya, mau buat apa dengan rasuah? Tak ada. Sama juga macam kes, kita kata ambil kes lain lebih mudah lah. Orang tu bunuh orang. Lepas tu masuk ke mahkamah, tak akan tanya, mau bunuh orang sebab apa? Niat baik tak? Kalau niat baik, lepas. Tak ada. Dia tak berlaku macam tu. Jadi sebab tu, niat yang baik tak boleh menghalalkan benda yang haram. Antara contoh dalil dia, dalil yang saya ambil. Dalil yang baik tidak boleh menghalalkan yang haram. Antaranya ialah Nabi SAW bersabda, saya terjemah tu la yaksibu 'abdun malan, seseorang hamba tak boleh mencari harta yang haram, fayatasaddaqa minhu, maka daripada hasil itu dia bersedekah. Mana tujuan hasil itu ialah untuk dia bersedekah, maka sedekah itu diterima. Wala yunfiqu minhu, dan dia tak boleh wala yunfiqu minhu fayubaraka lahu fihi, wala yatrukuhu khalfa dhahrihi illa kana zadahu ila nar. Dan harta yang haram tadi, tujuan dia untuk sedekah, memang dia dah sedekah, fayubarak lahu fihi, orang yang terima tadi pun berterima kasih, menyanjung dia. Wala yatruku khalfa dhahrihi, kata Nabi, tak tinggal belakang dia, melainkan ialah bekalan dia untuk api neraka. Contoh saya ambil
saya pun dapatlah 2 juta daripada hasil rasuah tadi. Saya pun berilah kepada NGO saya 2 juta. NGO saya boleh buat macam-macam, pergi ke Syria beri bantuan, buat rumah anak yatim di camp di Turki dan seumpamanya. Orang yang anak yatim pelanggan syariah hak terima yang terima bantuan tadi, yubarak fi. Dia berterima kasih kepada saya, dia kata bagus Ustaz dah beri kami 2 juta dan seumpamanya. Tapi kata Nabi SAW, dia tak tinggal belakang dia, melainkan ialah zadahu ila nar, bekalan dia ke neraka. Dia orang tu maknanya hak dia agih ke orang, dia bantu orang tu sebenarnya tak bawa dia ke syurga. Itu sebenarnya bekalan dia ke neraka, kerana Allah Subhanahu wa taala yamhu sayyi'a bis sayyi, tak menghapuskan benda yang buruk dengan melakukan benda yang buruk. Walakin yamhu sayyi'a bil hasan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghapuskan yang jahat itu dengan kebaikan. Innal khabitha la yamhul khabith, sesungguhnya buruk itu tidak menghapuskan yang buruk. Ini hadis riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan juga riwayat daripada Ibnu Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima solat seseorang bighairi tuhurin, tanpa ada wuduk, dan tidak menerima sedekah min ghululin. Tak terima sedekah daripada ghulul. Ghulul ni maknanya ialah sedekah yang